alladzina hum ala salatihim daimun. Sesungguhnya manusia itu dijadikan bersifat loba, mengeluh apabila kesusahan menimpa dia, dan kikir apabila keuntungan mengenai dia, kecuali orang-orang yang salat, yang berkekalan atasnya sembahyang mereka. Mana orang yang salat ini tuan-tuan, orang yang tidak keluh kesah, orang yang dalam keadaan tenang, jiwanya tenang, tidak berkeluh kesah tuan-tuan. Ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dan antara huraian-huraian berkenaan dengan solat ini tuan-tuan, Rasulullah telah menerangkan bahawa meninggalkan solat dengan sengaja atau dengan kesedaran bererti menyediakan satu pintu dari pintu kekufuran dan akan dimasukkannya pada bila-bila masa. Dan Rasulullah bersabda, innal bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus salat. Sesungguhnya antara seseorang lelaki dan syirik dan kufur ialah meninggalkan sembahyang, yakni meninggalkan solat. Ini solat kena betul-betul jaga tuan-tuan. 5 waktu itulah diwajibkan ke atas setiap kita, bukan fardu kifayah, fardu ain. Setiap orang wajib laksanakan. Ini ada akil balik. Da'hdul ladzi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafar. Ini hadis yang menguatkan perjanjian yang ada di antara kami dan mereka ialah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan solat, maka kafirlah ia. Ini hadis tuan-tuan. Dan Ibnu Mas'ud menambahkan lagi berkata, man taraqas salah fala dina lahu. Barang siapa yang meninggalkan sembahyang, maka tidak ada agama baginya. Lalu Abu Dawud tambah lagi tuan-tuan, la imanan liman la salatalah. Tidak ada iman bagi mereka yang tidak ada sembahyang baginya. Ini jelas tuan-tuan. Kemudian seterusnya, sembahyang adalah kewajipan yang wajib dilaksanakan. Itu bukanlah satu tugas yang berat, malah ringan serta mudah disempurnakan dalam beberapa minit sahaja. Seseorang Islam yang melaksanakan kewajipan ini akan mudahlah kelak baginya melaksanakan kewajipan hidupnya yang lain. Saya cerita tadi, dia mudah bila dia laksanakan solat tuan-tuan, dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan dia mengharapkan keampunan pada Allah Subhanahu wa taala, mudah dia nak melakukan tuan-tuan. Mudah dia nak melakukan pekerjaan dia di luar dalam keadaan tenang, hidup dalam keadaan dengan keluarga pun dalam keadaan tenang. Ada masalah pun tak rasa begitu berat sekali. Sebab apa? Dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beza dengan orang yang tak jaga solat tuan-tuan. Beza dengan orang yang tak jaga solat. Bila orang tak jaga solat ni, masalah banyak sangat tuan-tuan. Banyak sangat. Jiwa cepat jiwanya tuan-tuan tak tenang, cepat marah tuan-tuan, cepat melenting tuan-tuan. Dan kita tengok wajah orang yang tak solat ni pun tuan-tuan, kusam, muram tuan-tuan, tak ada cahaya tu pun tuan-tuan. Tak ada cahaya. Sebab apa? Ada satu kes ni tuan-tuan, orang yang tak solat ni tuan-tuan. Tak solat kemudian dia nak pergi berubat. Dia nak berubat. Dia nak berubat sebab apa? Ada gangguan dalam badan dia. Tanya pernah solat, dia tak pernah solat langsung. Dah umur tuan-tuan. Bila dia tangkap gambar, dia tunjuk kat saya, dia kata apa? Ni Ustaz, ni gambar saya, Ustaz tengok tak ujung tu ada tanduk. Ni gambar betul. Dia bukan kata ada apa ni tamah-tamah tak. Tapi nampak macam ada ni, macam sinaran tu tanduk macam ni tuan. Gambar dia kemudian ada tanduk. Maknanya dia dengan syaitan ni sama tadi. Bahasa kasar dah. Dan hati saya sebut gitu tu. Oh, tanduk kan. Solat tak nak solat. Tapi nak buat. Macam mana tuan-tuan? Hubungan dengan Allah Ta'ala pun tak baik tuan-tuan. Jadi kawan dia betul kan? Memang kawan dia, geng dia tuan-tuan. Jadi geng dia tuan-tuan. Tak pernah solat tuan-tuan. Memang nampak. Wallahualam. Sebab apa? Bila orang jaga solat ni, insya-Allah Allah Ta'ala akan beri bantuan. Tapi lah, kesembuhan tu bergantunglah. Kadang kita ni ubat yang memberikan kesembuhan Allah Ta'ala tuan-tuan. Itu kena tanam dalam hati kita. Bukan manusia yang berikan kesembuhan. Kesembuhan itu datang daripada Allah. Kita ni ikhtiar. Baik. Kemudian waktu Rasulullah SAW mengirim Muaz ke Yaman. Muaz bin Jabal tuan-tuan dikirimkan ke Yaman. Baginda telah berpesan dengan sabdanya, ya Muaz, inna ahamma amrika indi salat. Wahai Muaz, sesungguhnya sepenting-penting urusan engkau di sisiku ialah salat. Mana nak cerita ni di sini apa tuan-tuan? Bila anak kita pergi belajar ke luar negeri, pergi belajar ke universiti jauh daripada kita, pesan kepada anak kita yang pertama jaga solat.
jaga solat. Contoh apa, nama anak kita, jaga solat, pesan kepada dia, solat jangan tinggal. Duduk mana pun solat jangan tinggal. Nak berkahwin pun cakap solat jangan tinggal. Solat. Sebab apa, perkara ni sangat penting tuan-tuan. Bila tak solat, rumah tangga pun akan jadi porak-poranda tuan-tuan, binasa tuan-tuan. Kita tengoklah kes-kes perceraian ni, tengok rumah tangga macam mana tuan-tuan. Kebanyakan dia daripada orang yang tak menjaga solat. Bila tak jaga solat tuan-tuan, suka kepada terlalu memikirkan keduniaan tuan-tuan, sampailah bawa diri disesat tuan-tuan. Solat pun kadang solat, kadang tidak tuan-tuan. Kadang-kadang memerlukan solat tu ketika dia nakkan sesuatu tuan-tuan, baru solat. Kalau tak nakkan sesuatu, dia tak solat. Kita tengok, ini penting tuan-tuan. Pesan kepada anak-anak kita, pergi mana-mana pun jaga solat. Solat tu sangat penting. Urusan yang utama antara yang disebutkan dalam hadis ini antara engkau dan aku, di sisi Nabi SAW. Dan menurut riwayat bahawa Sayyidina Umar Al-Khattab pernah mengirimkan surat kepada segenap wali-wali, yakni wali di sini segenap hakim, pemerintah negeri yang di dalam kekuasaannya, di mana dikatakan dalam surat tersebut, inna min ahammi umurikum indis salat faman hafidhaha hafidha dinahu wa man dhayya'aha fahuwa lima siwaha adya' wa la hadda fil islami liman taraka as-salat. Sesungguhnya dari sepenting-penting urusan kamu di sisiku ialah sembahyang, yakni salat. Maka barang siapa yang memelihara solatnya, maka ia memelihara agamanya. Dan barang siapa yang mensia-siakan, maka ia kepada apa-apa yang selainnya lebih lagi mensia-siakan. Dan tidak ada bahagian dalam Islam bagi mereka yang meninggalkan sembahyang. Jadi apa maksudnya? Barang siapa yang mensia-siakan solat, maka kepada apa-apa yang selain lebih lagi dia mensia-siakan. Maksudnya kalau solat pun dia dah sia-siakan, urusan-urusan yang wajib, urusan dia dengan manusia pun lebih-lebih lagi dia mensia-siakan. Itu kefahaman. Maksudnya solat dia tak jaga, kefarduan dia tak jaga, urusan dia dengan manusia pun akan jadi kacau bilau tuan-tuan. Segala urusan dengan manusia, dengan dia pejabat, urusan rumah tangga pun akan jadi kacau bilau, tak jadi sempurna tuan-tuan. Sebab apa? Solat tak jaga tuan-tuan. Ini berkenaan dengan solat. Kita nak cerita solat sangat penting tuan-tuan. Kena jaga lima waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala dah tetapkan, dah wajibkan ke atas diri kita. Dan selalulah kita pesan kepada anak-anak kita tuan-tuan, walaupun dia dah besar, walaupun dia dah mengaji jauh lebih pandai daripada kita sendiri pun tuan-tuan, pesan dah tuan-tuan. Sebab benda ni sangat penting. Mana orang yang kita cerita kelebihan orang yang solat di awal waktu tuan-tuan, semua berdasarkan pada solat tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar itu saja tuan-tuan kuliah yang diberikan. Dua saja kita dapat terangkan pada hari ini. Satu berkenaan dengan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, mendirikan solat. InsyaAllah kita akan sambung pada bulan hadapan bab mengeluarkan zakat. Rukun Islam yang ketiga mengeluarkan zakat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, kemudian menunaikan haji di Baitullah, dan sambung lagi dengan rukun iman tuan-tuan. Ini panjang juga tuan-tuan. InsyaAllah kita akan terangkan satu persatu tuan-tuan. Lama tak apa tuan-tuan, jadi kita boleh faham sesuatu benda ni. Diulang solat tuan-tuan, diulang syahadah kita setiap hari tuan-tuan, untuk menyatakan kita ini beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelum saya tutup kuliah tuan-tuan, insya-Allah di belakang tuan-tuan saya ada bawa kotak derma tuan-tuan untuk Ma'had Arabic Al-Gontori di Puncak Alam tuan-tuan. Dan sekarang kita tengah bina di Rembau tuan-tuan. Kita bina di Rembau, satu lagi cawangan kita di sana tuan-tuan. Jadi main utama dah di sana. Dan untuk sesiapa yang nak hantar anak tuan-tuan, sekarang ni kita buka lagi yang nak masukkan anak, kita tengah mencari sekolah tuan-tuan. Lelaki masih ada 3 tempat kosong, perempuan ada 4 lagi. Mana ada 7 tempat kosong, 4 untuk wanita, 3 kekosongan untuk lelaki saja tuan-tuan. Jadi siapa yang mungkin
nak masukkan anak ke tahfiz bolehlah. Tengok-tengok mungkin nak semak di luar ada pamphlet tuan-tuan. 13 tahun ke atas kita ambil dan boleh membaca Al-Quran tuan-tuan. Syarat yang mudah sangat tuan-tuan. Boleh ambil pamphlet. Dan juga di luar sana tuan-tuan juga ada barangan yang tuan-tuan nak ambil, nak beli boleh tuan-tuan. Antaranya ada minyak bidara tuan-tuan. Minyak bidara yang saya bawa sendiri tuan-tuan. Di sana pun saya ada letak pamphlet juga sana tuan-tuan. Minyak bidara berkenaan bagaimana kadang-kadang kita nak pergi rumah orang, nak merawat ni, nak pagar ni tuan-tuan, jauh. Saya lepas ni pun ada dekat Pandabaran Jaya sana tuan-tuan, nak pergi pagar juga. Ni kebetulan. Kalau tidak, tak pergi pun tuan-tuan. Sebab kuliah sini dekat nak pergi sana tuan-tuan. Nak pergi Pandabaran Jaya tu nak pagar rumah tuan-tuan. Jadi saya buat minyak bidara ni memudahkan, senang. Ambil, kemudian situ boleh buat minum, boleh buat sapu, kemudian boleh pagar rumah, boleh buat nak urut pun boleh tuan-tuan. Contohlah senang, sakit pinggang, sakit badan tuan-tuan, tak tahu rasa imbang, rasa macam ada benda lain dulu. Kadang-kadang kita nak bagi tahu ni sakit pinggang yang biasa dengan sakit pinggang yang orang kata jin duduk dalam tubuh ni lain tuan-tuan. Tanya orang yang sakit tu baru dia boleh, dia nak cerita pun susah. Jadi orang kata picit dengan guna minyak gamak, minyak panas pun tak ada tuan-tuan. Cuba try yang minyak ni tuan-tuan. Di bahagian tu dipicit ke atas, macam kita urut ke atas. Saya pernah cuba benda-benda ni tuan-tuan. Letak, kadang-kadang tak bau pun. Beza ke tuan-tuan, saya ambil yang minyak panas kasturi tu tuan-tuan, ada campuran kasturi, kurang kesan. Tapi ambil bidara, letak di bahagian pinggang tuan-tuan, hilang tuan-tuan, tapi dia naik ke atas. Kemudian tercekik tuan-tuan. Rasa tercekik tu, tak apa biasa. Jangan panik pula. Ambil sapu lagi, tolak sampai dah sedau. Sampai sedau, mana dia keluar ikut mulut tuan-tuan. Jangan panik pula kita tu. Kenapa dia pula kan? Agak-agak tertiba, masa tu suruh dia mengucap, ketika tu suruh dia zikir. Jangan dia, kenapa ni bang? Tiba-tiba lah badan macam ada benda bergerak ni. Jangan apa yang kata kalang kabut. Tenang. Bila jadi keadaan itu tenang. Tarik nafas, zikir Allah. Jangan kita lawan dengan kalang kabut kita tuan-tuan. Takut. Bila takut kita tak kontrol, dia kontrol kita. Jadi kalau dah jadi macam tu tuan-tuan, susah lah kena panggil ustaz lah. Nak settle kan. Ataupun tengok dalam keadaan dia histeria lah tuan-tuan. Ambil titik terus dalam mulut tuan-tuan. Titik terus dalam mulut. Kemudian dia akan mengamuk, pusing, buta apa tuan-tuan. Biar. Cuma kita jagalah. Jangan dia terhentak ke dinding apa, cukup lah. Hanya itu. Biar tuan-tuan. Masukkan dalam mulut. Kadang ataupun ada yang masalah ibu-ibu kadang-kadang ada anak-anak perempuan yang di asrama lah, di kuis lah, di mana-mana universiti, bangun-bangun pagi ada lebam. Ambil sapu je. Sapu saja tuan-tuan, sapu saja, insya-Allah tak ada apa-apa tuan-tuan. Sebab saya semua dah orang kata dah buat testimoni tuan-tuan. Disapu letak, insya-Allah esok dah tak ada lebam. Ataupun selalu kena tindih tuan-tuan. Biasa dia tindih rasa macam tak boleh nak nafas, ambil letak belakang ni. Letak ke atas belah kening, letak ni di hidung tuan-tuan. Bila dia nak tindih, nak datang tuan-tuan, tak jadi nak tindih tuan-tuan. Sebab apa? Berlaku kat diri saya sendiri. Saya cuba letak, dia datang nak tindih tuan-tuan, bunyi dalam dia punya nafas tuan-tuan, benda ni. Dia bau, macam dia tak suka tuan-tuan. Dia bau, dia tak suka dia. Alhamdulillah okey. Banyak saya buat testimoni dekat dengan orang rumah saya sendiri, dengan diri saya tuan-tuan. Maknanya alhamdulillah senang. Ataupun nak pagar rumah, tiba-tiba bawa anak kecil tuan-tuan, pergi suatu tempat, pergi hotel, pergi rumah sewa apa tuan-tuan. Ialah bulan 12 saya pergi cuti pergi Langkawi, tiba-tiba anak menangis tak sesuai lah. Nak buat macam mana ni, kita nak cuti ni, nak menangis pula. Bawa minyak tu, kemudian titik pada air tuan-tuan. Sebelum titik pada air dan sebelum kita spray, bukalah MP3 ayat Quran, surah-surah Baqarah contoh tuan-tuan, dalam 10 ke 15 minit. Biar bacaan Quran tu dalam bilik tersebut, kemudian spray. InsyaAllah masuk anak tak nangis tuan-tuan. Sebab anak saya sendiri itu bawa sendiri balik kampung, masuk dalam rumah menangis, keluar rumah boleh terkikik gelap tuan-tuan. Masuk dalam kereta elok je berborak, masuk rumah tu menangis. Dia rasa problem rumah ni. Last kali buka, spray dan alhamdulillah okey. Itu antara yang saya pernah buat lah. Jadi insya-Allah memudahkan satu perkara, satu botol tu
memudahkan semua perkara boleh buat tuan-tuan. Memudahkan perawat pun tak boleh nak selalu datang. Kadang-kadang kita pun selalu sibuk tuan-tuan. Kadang kita nak jadi hari ni kita tak boleh, tunda pula minggu depan. Orang dah sakit tuan-tuan. Jadi saya buat kaedah ni senang, mudah tuan-tuan. InsyaAllah siapa yang nak boleh dari belakang sana ada, dan cara pun ada tuan-tuan. Jadi cukup sekadar itu saja tuan-tuan. Aku nak qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.